Can you all understand? Boleh faham? Zafran, apa itu perintah berkurung? Larang penduduk. Zafran, are you there? Cikgu ada berapa ekor? 22 ekor. Satu ekor pun tak nak buka mulut. Macam mana ni? Okay. Now, so kita ada dua insiden. Satu adalah 1951. Sorry, Syah, I was doing something. It's okay. 1951 kita punya kawasan kat mana sayang? Mana perintah berkurung kita? Kawasan Labis, Johor. Dan lagi satu 1952. Penduduk Tanjung Malim. Penduduk Tanjung Malim, Perak. Itu adalah kawasan-kawasan yang dikatakan sebagai perintah berkurung. Alright, okay. Now, so anda boleh nampak kat sini perintah berkurung. Now, anda boleh nampak this another what happened to the Tanjung Malim ya people lah. Now, insiden penting, perintah berkurung selama 22 jam. So kita ada selama 22 jam pada bulan Mac 1952. So mereka telah dijalankan perintah berkurung. Now, perintah berkurung ini dijalankan apabila 40 orang komunis menyerang sekumpulan pekerja yang dihantar untuk membaiki paip air. So anda boleh nampak tindakan ini dibuat apabila 40 orang komunis menyerang sekumpulan pekerja yang dihantar untuk membaiki paip. Nah, kejadian ini mengorbankan 12 nyawa. Siasatan dijalankan oleh pihak polis tetapi tidak memperoleh sebarang maklumat. Nah, kemudian pada 27 Mac 1952, sejerat Templar pula tiba di Tanjung Malim untuk memaklumkan penduduk tentang hukuman terhadap sikap mereka yang enggan memberikan kerjasama tentang gerakan komunis kepada kerajaan. So ini adalah kita punya perintah berkurung. Now sekarang pada masa ini orang yang baru menjadi kita punya Pesuruhjaya Tinggi ataupun governor ya, nama dulu governor kemudian ditukar kepada Pesuruhjaya Tinggi. Nah, kita ada sejerat Templar. Now you see in the year of 1951 sebelum jerat Templar kita punya apa nama beliau? Henry Gurney. Nah, Henry Gurney telah ditembak mati. Siapa tembak mati beliau? Komunis telah menembak mati beliau. The previous class cikgu ajar kepada anda, Henry Gurney telah memulakan rancangan kampung baru. So because of kampung baru apa yang berlaku, komunis kalah teruk. Because why? Mereka berjaya menghapuskan tindakan dikenal sebagai Min Wen. So cikgu ada ajar anda siapa itu Min Wen. Who is Min Wen? Hari, siapa itu Min Wen sayang? Hari, siapa itu? Organisasi massa. Apa sayang? It's an organisasi massa. Organisasi yang memberikan apa sayang? Organisasi di bawah siapa? Memberikan wang kepada komunis. Organisasi massa yang diberikan kepada komunis, correct or not? They were helping komunis, correct or not? They are the middlemen, correct? They are the middlemen who dapatkan makanan, ubat-ubatan, and sebarkan propaganda and everything. So dengan adanya kita punya rancangan BRICS, pemindahan penduduk kepada kampung baru dan sebagainya, British berjaya control over Min Wen. So Min Wen now cannot help. So one of the reason why Min Wen kalah adalah because of kita punya rancangan BRICS ini. And finally, orang yang memperkenalkan rancangan BRICS adalah Henry Gurney. So komunis was very angry and komunis telah membunuh Henry Gurney. Bila Henry Gurney meninggal dunia, barulah diganti dengan orang yang baru. This is kita punya orang barulah, iaitu kita punya jerat Templar. Boleh faham? Can you all understand? Okay, guys, give me 2 minutes. Dia start again. Okay. Okay, can you all see this man? Boleh nampak? Yes, teacher. Boleh nampak ya. Now, beliau inilah dikenali sebagai jerat Templar. Okay, jerat Templar telah memulakan this Templar ya. Jerat Templar ini telah memulakan
program baru yang dikenali sebagai perang saraf ataupun perang psikologi they call it. Okay, what is psychology? They psychology people because why? They know most of the people, communists are surviving because the locals are helping them. So what happened? He mulakan perang saraf. He tried to psycho the people. He go and meet people, tell them the communist is bad, sit together with them, go to their houses and menarik perhatian mereka dan sebagainya. So this is what kita punya Templar buat. So you can see under Templar kita akan lihat here. What you can see? Dalam gambar ini apa anda nampak? Apa anda nampak guys? Leader. Apa dia buat? Police. Apa sayang? Police? He's a police. Okay, then what he do? Where is he? He's walking around where? A kampung. A kampung. So dia telah memasuki kampung. You can see the kampung people. He's bringing the officers all to the kampung and everything. Correct or not, sayang? This another way. And then you gambar ini pula. Apa anda nampak dalam gambar ini? Cikgu tunjukkan. What you can see here? The same person. Jumpa dengan siapa? Who are these people? Why he go and see? Orang kampung? Orang kampung. Dia mendekati masyarakat. He try to mendekati masyarakat, tell them please help them to. Teacher, slides not moving. Apa sayang? Slides are not moving. Oh, okay. Tak nampak ya. Okay, kejap. Okay, nampak sekarang sayang? What you all can see? A picture with checks. Okay. With the tanda-tanda kan? Yeah. Okay. Okay. So kita ada, this is kita punya jerat Templar. Dan jerat Templar ini sedang berjumpa dengan penduduk kampung. Alright. Now, ini adalah tindakan yang dilakukan oleh jerat Templar. Anda boleh nampak kat sini. Okay. Perang saraf. So this is kita punya perang saraf. Oleh Sir Gerard Templar pada 1952 apabila beliau menjadi Pesuruhjaya Tinggi British. Sedar mereka tak boleh guna kekerasan dan senjata untuk menghapuskan komunis, ia dikenali sebagai perang saraf. Kempen memenangi hati dan pemikiran rakyat. Nah, perang saraf berjaya memujuk rakyat berbilang kaum supaya bersatu dan juga membantras ancaman komunis. Nah, apakah langkah-langkah yang diambil? Beliau mengadakan lawatan, beliau telah melonggarkan syarat kerakyatan, beliau juga mengadakan pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur, menawarkan hadiah, memenangi kepercayaan orang asli dan memajukan perkhidmatan penerangan dan memperkenalkan kawasan hitam putih. Okay, guys, can you all give me 5 minutes? Cikgu nak pergi tandas kejap, boleh ke? Boleh. Okay, teacher.
Sorry guys. Okay. Now, everybody's here. Sudah lari? Bagi tanda sekejap aja. Okay. Now, when Gerard Templer menjadi, semua dengar kan? Can you all hear me? Yes, teacher. Alright, thank you sayang. Okay, now when Gerard Templer, as I told you just now, kita punya pesuruhjaya tinggi lama kita adalah Henry Gurney. Nah, beliau inilah yang memperkenalkan kampung baru. Now, bila kampung baru dijalankan and dia berjaya, 50% of the communists telah terkorban dan sebagainya, they got very angry with kita punya Henry Gurney. Akhirnya, what happened? Komunis telah membunuh kita punya Henry Gurney. Okay, now datang pula pesuruhjaya tinggi yang baru. Nama beliau adalah Sir Gerard Templer pada tahun 1952. Nah, apa yang beliau rasakan? Beliau sedar bahawa senjata atau kekerasan memang tak boleh hapuskan komunis because the local people are still helping the communists. So dengan itu beliau memperkenalkan perang saraf ya. So cikgu mula perang saraf diperkenalkan oleh Sir Gerard Templer pada 1952 apabila beliau menjadi pesuruhjaya tinggi British. Dan beliau sedar mereka tak boleh guna kekerasan ataupun senjata untuk menghapuskan komunis. So dengan itu beliau telah memperkenalkan perang saraf untuk memenangi hati dan juga fikiran rakyat. Nah, perang saraf berjaya memujuk rakyat berbilang kaum supaya bersatu dan juga membantras ancaman komunis. Nah, apakah langkah yang telah diambil di bawah perang saraf? Satu, mereka mengadakan lawatan. Nombor dua, mereka melonggarkan syarat kerakyatan. Okay. Lawatan ni they go to kampung, lawat, talk to the people and everything. Now, they do also melonggarkan syarat kerakyatan. More people will be rakyat Tanah Melayu and also mengadakan pilihan raya Bandaran Persekutuan Kuala Lumpur atau Bandaran Kuala Lumpur menawarkan harga wang tunai, cuba memenangi kepercayaan orang asli because orang asli will help them to show where is these people and everything, and also memajukan perkhidmatan penerangan. Now, why perkhidmatan penerangan, radio, television, everything, sebarkan informasi dan sebagainya, and also memperkenalkan kawasan hitam putih. Boleh faham? Can you all understand? Boleh. Boleh ya? Okay, we go one by one. Okay, now kita tengok yang first one, langkah daripada rancangan BRICS. So, rancangan BRICS, rancangan Templer ya. So, di bawah rancangan Templer, yang pertama sekali adalah mengadakan lawatan. So, apa yang beliau buat? Templer telah mendampingi rakyat untuk mengetahui masalah dan pandangan mereka. So, beliau telah membuat sebanyak 122 lawatan ke sekolah, kampung, hospital, dispensary, pondok dan sebagainya. And setiap lawatan ini mengambil 2 hari hingga ke 3 hari. And Templer dan isterinya sendiri telah melakukan 20 lawatan ke Kampung Baru dan juga Kampung Melayu. Isteri Templer juga telah menubuhkan cawangan Palang Merah, Pandu Puteri dan juga pusat komuniti. Can you all understand, my dears? Faham ke? Why he do that? Untuk mengetahui apa? Mengetahui masalah dan pandangan mereka. Very good, and also pandangan mereka. How many lawatan sayang? He did almost 122 lawatan, correct or not? Okay, anda boleh nampak dia telah ke sekolah, kampung, hospital, dispensary, bilik gerakan. And setiap lawatan mengambil how many hari? At least dia mengambil lebih kurang 2 hingga 3 hari ya. So that he can spend the time with them. And pada masa yang sama, kita punya Templer dan isterinya mengadakan 20 lawatan ke Kampung Baru dan juga Kampung Melayu. And isteri beliau juga telah menubuhkan cawangan yang dikenali sebagai Palang Merah. Okey, Katrina, Ken. Yang dikenali sebagai kita ada cawangan seperti Palang Merah. What is Palang Merah? Bulan Sabit Merah is Palang Merah. Okay, and then kita ada Pandu Puteri, Girl Guides.
And also mereka juga menubuhkan pusat community to help people. Can you all understand? Lawatan ini boleh faham? Boleh. Lawatan ni sayang, they go and melawat. Mereka melawat kampung, mereka melawat estate, and mereka, why they do that? Untuk so that the people willingly will come and tell them the. I show you all how the lawatan Aveda. I give you some more books. Okay, ni anda boleh nampak. Okay, next. The whole thing sudah diubah, so hard nak cari. Okay, here you can see better. Boleh nampak ke? Can you all see? Tak boleh nampak. Okay. Semua nampak? Boleh nampak ke? Tak boleh nampak? Nampak. Okay. So anda boleh nampak. This is the one I told you just now. Mereka telah membunuh kita punya Henry Gurney. And here anda boleh nampak kita punya Gerard Templer. Nah, Gerard Templer yang menggantikan. So kita boleh nampak kat sini. Gerard Templer yang menggantikan. Kita cuba besarkan dia. Okay, Sir Gerard Templer yang menggantikan Sir Henry Gurney sedang berdialog dengan salah seorang penduduk kampung baru. So anda boleh nampak how bagaimana mereka berucap dan sebagainya, ya. So this is antara cara yang digunakan oleh beliau untuk menghapuskan komunisme. Let's go back to your notes. Okey, nampak ke yang ini? So mereka mengadakan lawatan. So Gerard Templer. Can you all see the screen, guys? Boleh nampak? Yes, teacher. Alright. So that is mengadakan lawatan. Nombor 2, melonggarkan syarat kerakyatan. Okay. Pada masa ini apa yang berlaku adalah more Chinese and Indian telah dijadikan sebagai rakyat tanah Melayu. So anda boleh nampak kat sini. Melonggarkan syarat kerakyatan bagi menarik kaum bukan Melayu menjadi rakyat tanah Melayu. Langkah ini penting untuk mewujudkan bangsa yang bersatu. Kesannya pada 14 September 1952, seramai 1.2 juta orang Cina dan 180,000 orang India menjadi warga negara. Boleh faham? Okay, Kavinish, tell me about mengadakan lawatan, sayang. Mengadakan lawatan, teacher. Yes. Wait, teacher. Can see or not? Hui. Why cannot see? I can game, teacher. No, I was talking to my brother. Templar what is that, teacher? What is that? Mendampingi. Mendampingi rakyat untuk mengetahui masalah dan pandangan mereka. And then membuat 122 lawatan ke sekolah, kampung, hospital dan di pensari bilik operasi pondok polis yang unit pasukan keselamatan buruh Lombong dan estate. So setiap lawatan ni berapa hari diambil? 2 hari.
hingga 3 hari. Dari and also mereka telah menubuhkan cawangan seperti Palang Merah, Pandu Puteri dan juga Pusat Community. Okay, thank you my dear. Lagi seorang cuba tangkap. Raif? Raif can talk or not? Got mic? Yes, teacher. Okay, tell me about melonggarkan syarat kewarganegaraan sayang. Syarat kewarganegaraan bagi menarik kaum bukan Melayu menjadi rakyat tanah Melayu. Langkah ini penting untuk mewujudkan bangsa yang bersatu. Kesannya pada 14 September 1992, seramai 1.2 juta orang Cina dan 180,000 orang India menjadi warga negara. Okay, thank you darling. Okay, now berikutnya kita tengok langkah yang ketiga iaitu mengadakan pilihan raya Bandaran Kuala Lumpur. Nah, Bandaran Kuala Lumpur telah diadakan pada 1952. Okay, so I don't know whether you punya buku teks ni ada ataupun tidak detail dia, tapi never mind, I will tell you. Okay, so ini adalah 1952. Now, kita mengadakan pilihan raya Perbandaran Kuala Lumpur. Now, pilihan raya Perbandaran Kuala Lumpur ini sangat penting because why? Untuk menunjukkan that people are sokong government and menentang komunis ya. Nah, kerajaan mengadakan pilihan raya tempatan pertama bertujuan untuk menggalakkan penyertaan orang bukan Melayu dalam politik and also mendapat sokongan membantu komunis. So, anda boleh nampak pilihan raya ini telah diadakan di Bandaran Kuala Lumpur so that dapat penyertaan orang bukan Melayu. That means especially orang bukan Melayu ni, we are talking about Chinese and Indian boleh sertai. And also ini adalah untuk mendapatkan sokongan untuk menentang komunis. Can you all understand? Boleh faham kenapa pilihan raya Kuala Lumpur diadakan? Faham. Nah, pilihan raya ini not only here sayang, so many places ya. Pilihan raya ini telah diadakan. So anda boleh nampak pilihan raya bandaran yang lain seperti di Georgetown, pilihan raya di Kuala Lumpur, pilihan raya di Ipoh. Ini semua adalah so that untuk memupuk perasaan this one together and go against komunis ya. Nah, kemudian menawarkan hadiah wang tunai. Nah, hadiah wang tunai ditawarkan kepada penduduk yang dapat menangkap dan memberikan maklumat tentang gerila komunis. So anda boleh nampak tawaran hadiah wang tunai telah ditawarkan kepada penduduk yang dapat menangkap dan memberikan maklumat. Nah, kita boleh nampak sesiapa yang menangkap kita punya Chin Peng. Berapa ditawarkan sayang? Who is Chin Peng? The leader. Dia adalah setiausaha kita punya komunis ya. Sesiapa yang berjaya menangkap Chin Peng, pemimpin PKM sama ada hidup atau mati, akan ditawarkan sebanyak RM250,000. So saat tadi kita lihat mereka telah mengadakan pilihan raya. The first one kita ada Kuala Lumpur. Kemudian kita ada penawaran hadiah. So hadiah wang tunai ditawarkan kepada penduduk yang dapat menangkap dan memberikan maklumat tentang gerila komunis. Sesiapa yang berjaya menangkap Chin Peng, pemimpin PKM sama ada hidup atau mati, akan diberikan hadiah sebanyak RM250,000. Nah, kemudian mereka cuba juga mendapatkan kepercayaan orang asli. Why orang asli ya? Why sayang? Hello? Kenapa mereka memerlukan bantuan orang asli? Because they live in the woods. Right? So because why? Orang asli, because the Chin Peng mereka dah hapuskan. This one, Min Wen. So they know another group yang boleh tolong mereka kalau dimanipulasi adalah kita punya orang asli. So ini supaya orang asli akan menyokong kerajaan dalam usaha menghapuskan komunis. Nah, mereka telah mendirikan 14 kubu. Dan kubu ini menyediakan barangan keperluan harian, perubatan pendidikan dan juga perlindungan kepada orang komunis. Boleh faham? Can understand? Can, teacher. Okay. Now, Joanna, tell me kenapakah mereka perlu dapatkan sokongan orang komunis sayang?
Sokongan orang komunis. Satu aja. Kenapa orang why mereka ingin mendapatkan kepercayaan orang komunis? Wait, what was the question? Why Why? mereka mahu kepercayaan orang komunis? Untuk help them untuk hapuskan komunis, correct or not? In return, British mendirikan apa? 14 kubu-kubu. Why didirikan kubu-kubu ini, sayang? Menyediakan kemudahan barangan keperluan harian. Perubatan, pendidikan dan juga perlindungan. kita punya pendidikan dan sebagainya, so that the asli people will help siapa? British, correct or not? Yeah. Alright. Okay, now kita tengok bahagian yang berikutnya, iaitu memajukan perkhidmatan penerangan. So memajukan perkhidmatan penerangan ini, anda boleh nampak, I'll give you the picture of the, okay, here. Okay, so this is what tadi kita nampak. Okay. Anda boleh nampak this one. Penawaran hadiah. Berita dalam surat khabar yang menawarkan hadiah sebanyak 250,000 kepada sesiapa yang berjaya menangkap Chin Peng. Now, apart from that, mereka juga here, you can see here what they're doing here. Apa yang kita nampak kat sini? Pihak kerajaan sedang mengadakan ceramah yang disertai dengan pertunjukan wayang gambar. Okay, so kita boleh nampak pihak kerajaan sedang mengadakan ceramah yang disertai dengan pertunjukan wayang gambar untuk menyedarkan orang ramai tentang kezaliman komunis. Boleh faham? Can understand? Ini adalah kita punya lagi satu cara whereby mereka telah memajukan kita punya penerangan dan sebagainya, ya. So this is bahagian berikutnya. Okay. Now, kerajaan turut memajukan perkhidmatan penerangan. So perkhidmatan penerangan ini lebih kepada dostan, tak ada TV lah, lebih kepada radio, ya. Nah, kerajaan turut memajukan perkhidmatan penerangan bagi mendapatkan sokongan rakyat. Jabatan Penerangan Perkhidmatan Radio Melaya dijadikan sebagai medium untuk menimbulkan kesedaran kepada masyarakat agar menyokong kerajaan membanteras komunis. Jabatan ini bertanggungjawab menyebarkan risalah anti komunis kepada penduduk dan risalah kepada kerajaan ke dalam hutan. So anda boleh nampak pelbagai risalah telah dikeluarkan. So ini adalah memajukan perkhidmatan apa? Perkhidmatan penerangan. So apabila kita kata sebagai perkhidmatan penerangan ini, dia lebih kepada dua jabatan. Satu jabatan iaitu Jabatan Penerangan dan juga perkhidmatan radio. Nah, what they do, mereka telah melakukan beberapa things. Satu, mereka menjadi medium untuk sedarkan rakyat, ya. Okay. Nah, kemudian kita tengok yang berikutnya. This is done. Okay, and then final one, very important, kawasan hitam putih. Okay, right. Nah, apa itu kawasan hitam putih? Nah, kawasan hitam putih ini penting, ya. I'm going to show you the gambar. Okay. Okay, boleh nampak yang ini? Boleh. Yeah. Okay, now so you can see here. Let's kecilkan dia sikit, then you can see. Okay.
Perintah berkurung, undang-undang yang melarang seseorang individu keluar daripada rumah kediaman masing-masing dalam tempoh tertentu. Biasanya larangan keluar rumah bermula daripada pukul 6 pagi petang hingga 6 petang. So this is entering white area, kawasan putih. Kawasan putih adalah kawasan yang tak ada komunis. Kawasan hitam ada komunis. Melaka merupakan negeri yang pertama diisytiharkan sebagai kawasan putih di tanah Melayu. So kita tengok ke atas sikit, let's see here. Okay. Templer memperkenalkan konsep kawasan hitam dan kawasan putih. Kawasan hitam adalah kawasan yang terdapat kegiatan pengganas komunis yang aktif. Okay, so mereka ada kawasan kegiatan. Templer memperkenalkan kawasan hitam dan kawasan putih. Kawasan hitam adalah kawasan yang terdapat kegiatan pengganas komunis yang aktif dan dikenakan perintah berkurung. Kawasan putih pula adalah kawasan yang telah diisytiharkan sebagai bebas daripada ancaman pengganas komunis. So sehingga tahun 1954, Templer telah mengisytiharkan kawasan Melaka, Terengganu, Kedah, Perlis dan Negeri Sembilan sebagai kawasan putih. Boleh faham, children? Yes. Okay, bagus. Okay. Right. So kita tengok kat sini. Nah, memperkenalkan kawasan hitam dan juga kawasan putih. Nah, apa itu kawasan hitam? Kawasan hitam adalah terdapatnya kegiatan komunis yang aktif. Kawasan hitam juga dikenakan perintah perintah kawalan. So mereka dikenakan sebagai perintah berkurung. Okay, anda tak boleh keluar dan sebagainya. Nah, kawasan putih adalah kawasan yang diisytiharkan bebas daripada ancaman komunis. And then sehingga tahun 1954 kerajaan telah mengisytiharkan Melaka, Terengganu, Kedah, Perlis dan juga Negeri Sembilan sebagai kawasan putih. Can you all understand? Boleh faham? So ini adalah tadi yang cikgu tunjukkan gambar. So this Melaka settlement. And then this is, kalau perintah berkurung, this is the area. Ini tak boleh keluar dan sebagainya. Okay. Okay, and the final one adalah kita punya rundingan baling. Okay. Tidak, tunggu cikgu habiskan ini. Right. So the final one adalah kita punya rundingan baling. So anda dah belajar tentang rundingan baling. Okay. Baling terletak di mana? Where is baling? Di manakah terletaknya bandar Baling? Kedah. Yes, very good. Kedah. Okay, now rundingan Baling bagi menamatkan ancaman komunis dan mencapai kemerdekaan, Tengku Abdul Rahman mengadakan pertemuan dengan pemimpin PKM. Okay, so beliau telah mengadakan pertemuan dengan PKM. Nah, pada 28 Disember 1955 di Sekolah Inggeris Baling Kedah. So satu pertemuan telah diadakan di Kedah. Namun rundingan itu tidak berjaya kerana Tengku Abdul Rahman enggan menerima syarat yang dinyatakan oleh Ching Ping. Alright, so rundingan ini dikatakan gagal ya. So dia telah diadakan pada 25 Disember 1955 dan diadakan di Baling Kedah. Namun apa yang dikatakan adalah dia gagal. Nah, kenapa gagal kita tengok sebelum tu kita tengok siapa wakil dia. Nah, wakil dia kita ada dua-dua pihak. Satu kita ada wakil kerajaan, lagi satu kita ada wakil komunis. Nah, wakil kerajaan dan British, kita ada Tengku Abdul Rahman, kita ada David Marshall dan juga Tun Tan Cheng Lock. So these three person, Tengku Abdul Rahman, David Marshall dan juga Tun Tan Cheng Lock. Nah, second one kita ada wakil daripada Ching Ping, wakil komunis.
Wakil komunis ni kita ada Chin Peng, Chiang Ten dan juga Rashid Maidin. Now kita tengok apakah tawaran yang diberikan, apa yang dikatakan. Nah, tuntutan semasa rundingan baling, apa yang ditanyakan oleh Tengku Abdul Rahman ataupun British ataupun kerajaan. Nah, beliau meminta agar PKM dibubarkan. PKM meletak senjata dan ahlinya menyedar diri. So ini adalah 3 tuntutan yang diminta oleh beliau. Can understand? Boleh faham? Siapa minta? Siapa minta yang ni semua? PKM. PKM ah. Tengok kat situ tuntutan siapa? Teacher. Tuntutan siapa sayang? Tuntutan Tengku Abdul Rahman. Rahman. Aman. Nak cek minum air. Okay. So, apa yang diminta oleh beliau? Beliau mengatakan PKM dibubarkan, PKM meletak senjata dan ahli PKM menyerah diri. Namun, apa yang dikatakan oleh komunis adalah dia setuju kalau untuk letak senjata dan menyerah diri sekiranya PKM diakui sebagai parti yang sah. Boleh faham? So, Tengku Abdul Rahman kata, he wants PKM untuk meletak jawatan, letakkan senjata, bubarkan dia, and all of them surrender. Tetapi, they said, saya hanya akan letak senjata dan menyerah diri sekiranya PKM diakui sebagai parti yang sah. So, that's why kita punya kita punya rundingan ini dikatakan gagal. Can you all understand? Boleh faham? So ini adalah kita punya Chin Peng, Chiang Ten, Rashid Maidin. Okay, Chin Peng, Chiang Ten dan juga Rashid Maidin. Okay, anda boleh nampak this is kita punya Chin Peng. Okay, Chiang Ten and Rashid Maidin. And then kita tengok. Nah, kerajaan berusaha untuk membantras komunis dengan pelbagai kaedah, antaranya termasuklah melalui ketenteraan dan mendapatkan kerjasama daripada rakyat seperti perang saraf. Nah, kejayaan ini mencerminkan kerjasama antara rakyat dengan kerajaan amat penting dalam usaha mempertahankan tanah air. So, langkah-langkah membantras komunis dah selesai. So, bahagian terakhir yang kita akan belajar adalah kesan-kesan daripada ancaman komunis. So, what is the kesannya? Kejap. Two minutes. Sekejap, let me finish up this one. Okay, because I want to finish up this part today. Okay. Now, so kita boleh lihat beberapa kesan daripada kita punya 6.4 zaman. Kesan zaman darurat terhadap negara kita. Darurat memberikan kesan jangka panjang terhadap negara kita dari segi politik dan juga sosioekonomi. Peristiwa darurat juga telah mempercepatkan usaha ke arah rundingan kemerdekaan. Nah, ada beberapa aspek yang kita akan belajar dari aspek politik, ekonomi dan juga sosial selepas kita punya ancaman komunis ya. So, first of all kita lihat kat sini dari aspek kita punya politik. Nah, aspek politik ini kita ada 3. Satu, kita boleh nampak
peningkatan dalam jumlah warga negara. Nombor 2, kita akan lihat penubuhan Malayan Chinese Association ataupun dikenali sebagai MCA. Okay. And then it also telah mempercepatkan kemerdekaan. Okay. Nah, kemudian dari segi sosioekonomi, ia telah membawa kepada peningkatan kos perbelanjaan, menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan kepada rakyat, merenggangkan hubungan kaum dan juga menyebabkan kematian. Dan kita lihat yang ini pula. So bagaimana kita punya aspek politik peningkatan kepada warga negara. Pertama sekali kita telah melonggarkan syarat kewarganegaraan 1952. Melalui syarat kewarganegaraan ini 1.2 juta orang Cina dan 18,000 orang India menjadi warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Ini menunjukkan pengorbanan orang Melayu terhadap kaum lain untuk mewujudkan perpaduan rakyat. So that is number 1, peningkatan dalam jumlah kewarganegaraan. Nah, yang berikutnya adalah number 2, penubuhan MCA. So MCA also adalah satu kesan daripada penubuhan kita, one of the impact daripada kita punya darurat dia. Nah, peristiwa darurat menyebabkan Sir Henry Gurney, peristiwa darurat menyebabkan Henry Gurney berusaha menawan hati penduduk tempatan. Ini telah mendorong Tun Tan Cheng Lock membentuk Malayan Chinese Association pada 27 Februari 1949. Nah, ini meyakinkan British bahawa bukan semua orang Cina menyokong komunis. Sehingga bulan Februari 1953, MCA mempunyai lebih kurang 250 ahli. MCA juga membantu kerajaan dari segi kewangan dan penempatan lebih kurang 500,000 penduduk ke kampung baru. Nah, kutipan jualan roti tersebut didermakan kepada penduduk kampung baru. Sehingga pertengahan tahun 1953, MCA berjaya mengumpul sebanyak 2.5 juta bagi memperbaiki kehidupan penduduk kampung di kampung baru. So anda boleh nampak ini adalah kita punya penubuhan MCA ya. So MCA also adalah satu daripada impak daripada kesan dari segi sosial. So ini adalah ahli jawatan kuasa dalam MCA. So anda boleh nampak. Nah, kemudian the final one, darurat juga telah mempercepatkan kemerdekaan kepada kita. Alright. Nah, British sedar penggunaan tentera bukan saja tidak dapat menamatkan darurat. Nah, insiden darurat juga menjadi faktor yang mendorong British bersedia untuk mempercepatkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Nah, British telah menubuhkan. So one is the main one adalah menamatkan darurat and also mempercepatkan kemerdekaan. British telah menubuhkan jawatan kuasa hubungan antara kaum atau CLC. Penubuhan ini, this one we will be studying next bab. Penubuhan ini meningkatkan kesedaran politik dalam kalangan pemimpin kaum dan berkongsi kepentingan dan hala tuju melalui penubuhan parti perikatan. So this the first time ever dalam communist time, pakatan di antara UMNO, MCA dan MIC telah digunakan, and kemenangan pilihan raya umum 1955 memberikan keyakinan kepada British bahawa Persekutuan Tanah Melayu dapat menewaskan komunis melalui perpaduan yang berbilang kaum. So dengan ini, komunis tidak mempunyai alasan untuk meneruskan perjuangan mereka. Okay. So ini adalah 3 impak daripada kesan politik ya. So ada dalam buku mentor anda. I want you to see your mentor book please. Buku mentor muka surat 81. Ada? Okey. So kesan darurat terhadap negara dari aspek politik dan juga sosioekonomi. Dari segi politik kita ada 1, peningkatan jumlah warga negara. Pada tahun 1952, kerajaan telah melonggarkan syarat kerakyatan. Seramai 1.2 juta orang Cina dan 180 orang India menjadi warga negara Persekutuan Tanah Melayu.
Nombor 2, kita ada penubuhan Malayan Chinese Association. Sir Henry Gurney berusaha untuk menawan hati orang Cina dengan penubuhan parti politik berorientasikan tempatan. Tan Cheng Lock membentuk MCA di Kuala Lumpur pada 27 Februari 1949 dan penubuhan ini meyakinkan British bukan semua orang Cina. Okay, so ia telah meyakinkan bukan semua orang Cina adalah komunis dan mereka juga turut membantu untuk menghapuskan komunis dan membantu kerajaan dari segi kewangan. Nah, third one, mempercepatkan kemerdekaan. Darurat menjadi faktor penting British untuk mempercepatkan kemerdekaan. Another form untuk pembentukan kemerdekaan kita adalah kita ada penubuhan Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum CLC, meningkatkan kesedaran politik dengan berkongsi kepentingan dan hala tuju yang sama melalui penubuhan parti perikatan. Dan British juga telah memberi kemerdekaan kepada tanah Melayu menyebabkan komunis tidak mempunyai alasan untuk meneruskan perjuangan mereka. And finally, kita ada aspek iaitu dari aspek socio-ekonomi. Nah, kita tengok kat sini daripada nota cikgu tadi. Okey. Dari aspek socio-ekonomi, satu, dia telah meningkatkan. Guys, can you all give me 2 minutes? Boleh ya, sekejap.
sorry. Now, dari aspek peningkatan kos perbelanjaan, now daripada komunis ini, because of darurat, kerajaan telah meningkatkan mereka punya kos perbelanjaan. Nah, darurat menjejaskan perkembangan ekonomi dan meningkatkan kos perbelanjaan. Alright, serta menyebabkan penderitaan dan juga kesengsaraan kepada rakyat. So anda boleh nampak, because of darurat, perkembangan ekonomi negara kita terjejas because jalan raya dimusnahkan, bangunan dimusnahkan dan sebagainya. It also increase kita punya kos perbelanjaan, menyebabkan penderitaan dan juga kesengsaraan kepada rakyat. Nah, contohnya kita tengok kat sini, meningkatkan perbelanjaan ya. Belanja berikut untuk membantras komunis. So you can see here, they spend 250 ribu hingga ke 300,000 sehari. It's not a small amount of money. It's very huge. 250,000 hingga 300,000 sehari, and lebih daripada 10 juta sebulan mereka spend. And also 120 juta setahun mereka spend. So these are very huge money they wasted ya. Nah, kemudian satu untuk belanja untuk membantras, nombor dua, belanja untuk menyelesaikan masalah penempatan semula penduduk di pinggir hutan. Nah, dari tahun 1950 hingga 53, lebih 7 juta dibelanjakan untuk pembangunan di kampung baru. So anda boleh nampak how much duit yang kerajaan telah spend untuk menghapuskannya. Now, apart from that, kita ada berikutnya. Give me 2 more minutes. Let me finish this one. Maybe I can give you some homework. Next week, kita akan mula topik baru. Sekolah dah masuk bab 8 . Where you all now? Still in bab 6. Oh, still in bab 6. Oh, sama saya. Saya takut nanti kita boleh habis. Okay, sekejap. And any exam so far? They said any exam? No, teacher, Hartama's exam cancel. Cancel already. Oh, so happy lah, you all know it. Aiyo. Teacher, very sad. I know, it's I just pity you all lah. And the worst is this year's group, diorang tak pergi sekolah the whole year, and this year pun mereka tak pergi sekolah, SPM mereka akan duduk exam. So you just hope lah next year ni semua akan reda and everybody can go back to school again. I hope that. Pity them. Last year, Joanna, one of my little angel is here and she knows. Okay, now penderitaan dan juga kesengsaraan. Yeah. When's your trial lah, my dear? Don't know lah, Never say anything. No. Okay, because why the September school also they were not going to open. They Yeah. October also we don't know yet, because our system. They changed to 6 October, teacher. Apa sayang? They changed to 6 October. But that one also it's not confirmed yet. Kalau masalah besar, they don't do it, So to pity these people lah, they never sit for the trials, they don't know anything what's happening to them. Hope lah everything will be settled by then. Okay. Nah, penderitaan dan juga kesengsaraan kepada rakyat, kawasan ladang dan lumbung menjadi sasaran serangan komunis. Nah, pengeluaran tanaman padi dan makanan lain juga semakin berkurangan. Nah, harga padi, harga barang makanan dan keperluan harian melambung tinggi. Peniaga, pekedai, pengusaha kebun, peladang dan juga pelumbung mengalami kesukaran kerana mereka merupakan sasaran peras ugut komunis bagi mendapatkan makanan dan juga bekalan wang. And kegagalan memenuhi tuntutan komunis menyebabkan kemusnahan kepada lumbung, ladang, kedai dan juga mengancam kita punya this one. So anda boleh nampak apa yang berlaku. Penduduk menghadapi masalah yang besar, kawasan ladang dan juga lumbung menjadi sasaran komunis. So kawasan-kawasan itu menjadi sasaran komunis, and kawasan yang berikutnya iaitu tanaman padi dan juga makanan yang lain, because people cannot go out untuk membuka kawasan padi dan sebagainya. And pada masa yang sama, people also suffering kerana mereka punya harga barangan makanan dan juga keperluan harian yang lain juga melambung tinggi.
peniaga, pekedai dan pengusaha kebun, peladang dan pelumbung juga mengalami kesukaran kerana mereka merupakan sasaran peras ugus komunis bagi mendapatkan wang dan juga bekalan makanan. Nah, kegagalan memenuhi tuntutan komunis menyebabkan kemusnahan pada lumbung, ladang dan kedai serta mengancam nyawa. Okey, boleh faham sayang? Ini adalah bagaimana penderitaan rakyat semasa komunis. So mereka tak ada harga naik, peniaga-peniaga mereka mengalami kesukaran. And then mereka juga menjadi mangsa kepada peras ugut, and mereka tak boleh nak buat bina kembali lumbung, ladang, and also mengancam keselamatan rakyat, ya. So that's the one. Nah, kemudian we also see here penduduk juga menghadapi kesukaran untuk bergerak dan memperoleh bekalan keperluan kerana terpaksa mematuhi pelbagai peraturan yang dikenakan oleh kerajaan. Penduduk tidak dapat menjalankan kegiatan harian. Ramai pekebun dan pelumbung, pekerja lumbung juga tidak dapat bekerja kerana perintah berkurung dikenakan kepada mereka. Dan pada masa yang sama, catuan makanan dikenakan oleh kerajaan menyebabkan mereka hanya bergantung. So anda boleh nampak, ya, makanan utama mereka pada masa itu, apa yang mereka makan? So kita boleh nampak mereka hanya makan ubi kayu, keledek dan juga jagung dan sebagainya. So ya, imagine hari ini kalau you orang makan, you orang sanggup makan ubi kayu lah, jagung lah, takkan sentuh pun you orang. So this is how their lifestyle. So anda boleh nampak this is tempoh mereka punya kawalan. And the final one, penamatan darurat. Now, darurat ditamatkan pada 31 Julai 1960 setelah 12 tahun dikuatkuasakan. Ini menandakan berakhirnya kesengsaraan kepada rakyat. Ia telah mengorbankan banyak nyawa dan memusnahkan banyak harta benda. Dan ia meninggalkan kesan yang mendalam dari aspek politik dan juga sosioekonomi. So, cikgu ulang balik. Penamatan darurat. Darurat ditamatkan pada 31 Julai 1960 selepas 12 tahun dikuatkuasa. Ini menandakan berakhirnya kesengsaraan rakyat, telah mengorbankan banyak nyawa dan memusnahkan banyak harta benda, and also meninggalkan kesan yang mendalam dari aspek politik dan juga ekonomi. Can you all understand? Boleh faham? Children? Boleh. Boleh? Boleh. Dengan ini tamatlah kita punya bab 6, ya. So bab 6 ini kita lihat kepada dua bahagian. Kita lihat kepada 4 bahagian daripada awal, and finally kita belajar tentang kesan darurat. So kesan darurat kita lihat dari aspek politik dan juga kita lihat dari aspek sosioekonomi. Now saya nak anda tengok kepada buku mentor sayang. Everybody tengok buku mentor. Ada kan? Ada. Okey, keluarkan buku mentor anda. Okey. Soalan 12 sudah buat. Hari tu kita buat sampai mana, my dears? I don't think we've started yet. Belum lagi, ya? Yeah. Okay, never mind. Okay, any group sudah mula belum? Okay, tak apa, kita tengok sini. Okay, 6.1. Okay, first question. Siapa boleh bantu cikgu? Satu ekor pun takkan bantu cikgu. Aziz. Syed Abdul Aziz, number 1. Okay, at least give me the answers. Apakah yang diperjuangkan oleh komunis, Karl Marx dan juga Friedrich Nietzsche? What's the answer? Kelas ini semakin menjadi kelas bisu. A, thank you sayang. Second question, Karl Marx memperjuangkan ideanya melalui karya apa? Apa nama karya beliau, buku beliau? Teacher, is it D?
Not A sayang. I said D, teacher. D, correct Raina. Yes, correct. D sayang. The Communist Manifesto. Thank you. Number 3, apakah asas pegangan yang diperjuangkan oleh ideologi komunis? Asas perjuangan mereka. C sayang. Menjadikan ekonomi milik negara. Everything is milik government. Everybody have the equality. Okay, memilik negarakan ekonomi dan barangan. Nah, Parti Komunis Indonesia PKI gagal menyebarkan fahaman komunis di tanah Melayu. Mengapa mereka gagal? Why? Kenapa mereka gagal? Why Parti Komunis ini tidak tersebar di negara kita? Why? Yes, no sayang. The answer is penolakan oleh orang Melayu B. Orang Melayu menyatakan komunis adalah tidak bagus kerana mereka menggunakan kekerasan. Okey, nombor 5. Nah, maklumat berikut merujuk kepada sebuah persatuan di tanah Melayu. Maklumat berikut merujuk kepada sebuah persatuan di tanah Melayu ditubuhkan pada 30 April 1930 bergerak melalui Kesatuan Sekerja. Okey, apa dia? PKM, correct. Komunis Malaya. Yes, betul. Okey, nombor 6. Mengapakah masyarakat tempatan menentang MPAJA di tanah Melayu? Why? Why mereka menentang MPAJA? C. No sayang, MPAJA what they do, mereka melakukan tindakan ganas dan kejam. Right, mereka melakukan tindakan ganas dan kejam. Okay, number 7. Selepas pendudukan Jepun, MPAJA bersikap kejam terhadap orang Melayu. Mengapakah berlakunya sedemikian? Why mereka bersikap kejam? Because the answer is, who knows? A. Mendakwa orang Melayu bersahabat dengan Jepun. Yes, correct Sulaiman. Okay, now. Nombor 6.2. Apakah faktor? Apakah faktor yang menyebabkan berlakunya pengisytiharaan tersebut? So 16 Jun 1948 mengisytiharkan darurat di tanah Melayu. Why darurat diisytiharkan? Pembunuhan 3 orang pengurus ladang. So the answer is C. Okay, now. Gambar berikut menunjukkan akibat daripada keganasan komunis di tanah Melayu. Mengapakah komunis bertindak sedemikian? So mereka telah merosakkan landasan kereta api dan sebagainya. Why they do that? Yes, membantutkan aktiviti perlombongan. Nah, nombor 10. Apakah tindak balas yang diambil oleh komunis selepas peristiwa berikut? British menguatkuasakan undang-undang darurat, mengengkang ancaman komunis. So, bagaimana? Menguatkuasakan undang-undang? Timbalas yang dilakukan oleh komunis bila mereka melakukan what they do? Mereka cuba melumpuhkan kegiatan ekonomi, membunuh pasukan keselamatan, membunuh rakyat dan sebagainya. Maklumat berikut merujuk kepada tindakan komunis di tanah Melayu menyerang pasukan keselamatan menyasarkan balai polis. Apakah tujuan? Why they do that? Yes, D, correct. Iaitu mencetuskan keadaan huru-hara. Okay guys, now listen. So I'm done.
habiskan all this latihan. Next week kita akan buat at least 3 questions with the objective. Nanti kita akan masuk bab 7 ya. Okay, kepada pelajar hari Monday one, I'll replace the class next week. I'll let you all know maybe Wednesday or anything. Cikgu akan buat kelas tu kepada anda ya. Okay, with then I will end the class today. See you guys. Bye bye. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Bye. Thank you, teacher. Thank you. Bye, sure. Thank you. Bye, darlings. Bye bye. Take care.